KPM. Malaysia telah diiktiraf sebagai sebahagian daripada segitiga terumbu karang atau Coral Triangle oleh para saintis dunia, menjadikan ia antara negara yang dikenali dengan kepelbagaian biodiversiti terumbu karang yang sempurna. Jika anda pernah menyelam di lautan ataupun melihat gambar yang memaparkan visual pelbagai ikan berenang di sekitar batu-batu besar di dasar lautan, maka itulah terumbu karang. Kita boleh menganggap terumbu karang sebagai sebuah khazanah muzium hidup yang sangat besar, ataupun seperti hutan hujan khatulistiwa di dalam lautan. Terdapat 3 jenis terumbu karang, iaitu terumbu pinggir, terumbu penghalang, dan terumbu pulau cincin. Kebanyakan terumbu karang yang terdapat di perairan Malaysia adalah dari jenis terumbu pinggir. Terumbu karang merupakan satu ekosistem yang membiak dalam pelbagai bentuk serta warna dengan kehidupan, sama ada tinggal bersama atau di sekelilingnya. Jangka usia terumbu karang boleh mencapai sehingga ribuan tahun dan pembentukan struktur terumbu karang mengambil jangka masa yang amat lama. Terumbu karang memainkan peranan yang penting dalam keseimbangan ekosistem marin dan memastikan produktiviti perikanan yang berkekalan. Ekosistem terumbu karang, atau juga dikenali rumah ikan, merupakan kawasan perlindungan semula jadi bagi lebih 3,000 spesies hidupan marin berlindung, membiak dan mencari. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, untuk hari ini apa yang menariknya, kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif untuk menengah atas, dan akan bersama kita 2 orang guru yang cantik. Jadi siapakah mereka? Jom saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itulah dia video profil guru kita yang datangnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Yang pertama, di sebelah kanan saya nak persilakan Cikgu Siti Nur Syuhada Chong Abdullah. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Sihat ya Cikgu ya? Alhamdulillah. Okey, baik Cikgu. Mungkin sekarang ni saya nak kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Jadi Cikgu silakan. Okey, saya Cikgu Siti Nur Syuhada binti Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak, mengajar mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif dan Sejarah. Okey, Cikgu ada sejarah juga? Ya, saya. Tetapi hari ini kita bawakan khas untuk mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Cikgu, Ya, Irfan nak tanya Cikgu, dah berapa lama Cikgu mengajar mata pelajaran ni? Mata pelajaran Kesusastraan Melayu, dulu kita panggil mata pelajaran Kesusastraan Melayu elektif. Okey. Jadi saya telah mengajar mata pelajaran ini lebih kurang belasan tahun. Kemudian bila mata pelajaran ini telah ditukar namanya kepada Kesusastraan Melayu Komunikatif, jadi kira tahun ni adalah tahun kedua lah. Tahun kedua. Ya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu kerana berkongsi. Dan yang penting sekali Cikgu, di sini kita nak patuh kepada SOP kan. Jadi saya nak silakan Cikgu untuk gunakan jepas mikroban terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, itu Cikgu kita yang pertama. Dan sekarang ini kita nak beralih pula dengan Cikgu kita yang kedua. Cikgu Nurliana Ismail. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Assalam, kau baik. Rasa-rasanya macam pernah berjumpa kita sebelum ni. Ya, kita pernah berjumpa sebelum di ni. sastra Panji, tak silap saya. Ya, betul. Jadi Dan hari boleh ini kita tengok bersama sastra lagi Panji. dengan Cikgu. Dan Cikgu macam biasalah, apa kata sekarang ni Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, Cikgu Nurliana
Nurayana binti Ismail. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak. Jadi pengalaman mengajar tak selama Cikgu Syuhada. Hanya baru 11 tahun mengajar. 11 tahun. Nampak zuhud orangnya, merendah diri. Okey. Baik cikgu, di situ juga kita sediakan untuk cikgu Jepang Masmi Kuman, dipersilakan untuk gunakan terlebih dahulu. Okey. Baiklah, okey, di mana jua anda berada, SOP tetap kita kena jaga, okey? Dan untuk hari ini tidak bertiga sahaja kami di sini kerana kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang berada di Google Meet dari SMK Pendidikan Khas Setapak. Jadi saya nak persilakan mereka. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, itulah rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Jadi yang pertama, Abang Irfan nak persilakan Muhammad Rafiuddin Muhammad Hisham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Muhammad Hisham, bersekolah di SMK Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur. Baik, selamat berkenalan Rafiuddin. Boleh tak saya nak tanya, apakah cita-cita anda bila besar nanti? Bila besar nanti? Sebenarnya saya daripada kecil memang saya tak ada cita-cita yang tetap lah. Macam saya ni suka jadi banyak benda. Banyak benda, okey. Tapi benda yang saya paling minat tu kita boleh rangkumkan. Saya rasa besar nanti kita akan saya ingin menjadi seorang guru lah. Sebab bila kita jadi guru ni kita boleh menurunkan ilmu-ilmu yang kita ada kepada anak bangsa. Baik, saya setuju. Terima kasih Rafiuddin. Saya mendoakan agar cita-cita anda tercapai. Okey. Yang kedua saya nak persilakan Nur Anisah Nur Azman. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Anisah binti Nur Azman. Saya bersekolah di SMK Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur. Baik, soalan yang sama kepada anda juga, apakah cita-cita anda nanti? Saya bercita-cita nak jadi seorang lecturer seni. Seorang? Lecturer seni. Okey, wow. Saya sangat kagum dengan cita-cita yang unik itu. Baik, saya mendoakan agar anda mencapainya. Terima kasih Anisah. Yang ketiga saya nak persilakan Nur Farhani Amir Moganil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farhani binti Amir Moganil dari Sekolah SMK Pendidikan Khas Setapak. Baik, selamat berkenalan. Jadi Farhani, apakah cita-cita kamu nanti? Saya nak menjadi seorang guru. Guru dalam mata pelajaran apa? Lagi sekali? Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Seorang guru juga. Baiklah. Maknanya guru ni sebenarnya satu pekerjaan yang sangat-sangat murni. Okey, untuk kita memberi ilmu kepada semua orang. Baik. Terima kasih Farhani. Yang keempat dipersilakan Intan Nur Ain Roslan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurain binti Roslan dari SMK Pendidikan Khas Setapak. Baik. Okey, Intan Nurain macam mana pula nak jadi apa bila besar nanti? Saya pun sama macam mereka, nak jadi seorang guru bahasa Melayu. Seorang guru bahasa Melayu. Abang suka sebab memang sangat cinta dengan bahasa ibunda kita ni. Okey, terima kasih. Yang kelima, saya nak persilakan Ahmad Syazrazin Muhammad Syuhairizal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syazrazin bin Muhammad Syuhairizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak. Okey, macam mana pula dengan cita-cita? Jadi apa bila besar nanti? Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurugambar. Jurugambar. Okey. Memang sekarang ni memang ada kamera sendiri lah kan? Belum ada lagi. Belum lagi. Tak apa. Nanti belum. dah ada duit kita beli. Kita punya equipment semua. Okey, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali Abang Irfan nak persilakan Cikgu Nur Ain Husna, Cikgu Azri, dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Nur Ain Husna binti Cikgu Azri dari SMK PK Setapak. Okey, boleh tak ceritakan kepada kami mengenai cita-cita anda? Silakan. Cita-cita saya nak jadi guru atas harapan bonda dan ayahanda saya. Di samping buka kedai buku.
cita-cita sebenar saya. Nampaknya, okey, Cikgu Nur Ain ni sangat cintakan ilmu lah. Nak jadi cikgu pun satu, nak buka kedai buku pun lagi. Okey, baiklah. Terima kasih kerana berkongsi dengan saya pada hari ini. Dan satu persoalan kepada anda semua. Okey, ada tak yang nak kongsikan kepada Abang Irfan dan juga penonton di rumah? Ada tak pengalaman pernah bercuti di pulau dan sebagainya? Siapa nak kongsikan? Boleh tak Abang Irfan nak dengar? Siapa tu? Saya ada pengalaman yang boleh saya ceritakan pada semua yang menonton lah. Okey, pengalaman saya pergi pulau, banyak juga pulau yang saya dah pergi, tapi antara kenangan yang paling saya ingat adalah waktu saya berada di tingkatan 2. Okey. Waktu berada di tingkatan 2, kami lah satu sekolah ada camp. Ada camp pengakap waktu tu di Pulau Pangku. Pulau Pangku, tahu kan Pulau Pangku? Di situ adalah dapatlah rasa terumbu karang kan. So menjalani aktiviti snorkeling. Yang mana aktiviti snorkeling ni dipandu oleh guru-guru lah, sebab macam murid-murid macam kami totally blind, kami tak pernah tengok orang snorkeling. So bila ada aktiviti seperti ini adalah satu peluang untuk kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Baiklah, terima kasih Rafiuddin. Nampaknya pengalaman Rafiuddin ni sangat-sangat manis, sangat-sangat indah apabila dia pergi ke Pulau Pangku untuk bercuti bersama dengan rakan-rakan dan juga guru-gurunya. Okey, terima kasih. Baiklah, Cikgu Liana. Okey, apa kata sekarang ni Cikgu boleh terangkan kepada kita mengenai standard pembelajaran untuk topik hari ini? Silakan Cikgu. Okey, standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini dalam DSKP ada 3 bahagian utama yang murid-murid kena ketahui. Yang pertama apresiasi, yang kedua adalah pembangunan insan, yang ketiga adalah pengkaryaan. Jadi pada hari ini kita akan fokus pada bahagian kedua, iaitu pembangunan insan. Okey, jadi dalam pembangunan insan ini dalam standard kandungan 2.2.2 kita nak kenal pasti dan membincangkan isu masyarakat dalam karya yang dibaca dan dikaji. Jadi standard pembelajaran yang kita akan tekankan mengenal pasti dan membincangkan isu masyarakat yang terdapat dalam karya dan kepentingannya terhadap kesejahteraan hidup bermasyarakat. Standard pembelajaran 2.2.2 mengenal pasti dan membincangkan citra masyarakat dalam karya dan menghubungkaitkannya dengan pembangunan masyarakat yang harmonis. Jadi itu semua kita akan belajar dalam cerpen. Dalam antologi Ku Bentang Selai Peta, cerpen Kami Akan Mati Lin, dalam buku teks muka surat 97. Dalam buku teks ni, jadi murid-murid boleh tengok pada buku teks muka surat 97 dan boleh buka bersama-sama untuk kita kaji bersama-sama. Apa itu isu masyarakat dan citra masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini. Kami akan mati Lin. Okey, itu dia standard pembelajaran kita untuk hari ini. Dan soalan saya kepada Cikgu Syuhada kan, apakah, sebab tadi Irfan ada nampak cikgu tekankan mengenai isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Jadi soalan saya kepada Cikgu Syuhada, apakah perbezaan mengenai kedua-dua aspek itu, Cikgu? Terima kasih Irfan, bagus atas soalan tu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang apa itu isu masyarakat dan juga citra masyarakat, kami akan jelaskan tentang kedua-dua ini dalam segmen-segmen yang seterusnya. Oleh itu, terus bersama kami, jangan ke mana-mana. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Syuhada dan juga Cikgu Liana di studio mengenai cerpen Kami Akan Mati Lin. Jadi Cikgu Irfan tak sabar nak tahu intipati cerita ni Cikgu. Jadi mungkin Cikgu boleh ceritakan dari segi sinopsisnya. Cikgu Syuhada, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Irfan. Sama. Okey, cerpen Kami Akan Mati Lin berkisah tentang kemusnahan ekosistem alam lautan akibat pencemaran daripada aktiviti pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Batu Karang meluahkan perasaannya kepada sahabatnya Lin tentang kemusnahan kehidupan mereka sedikit demi sedikit akibat kerakusan manusia yang mencemarkan laut. Manusia mencemarkan laut melalui pelbagai aktiviti pembangunan seperti penerokaan tanah, buangan kumbahan dan sisa toksik serta tumpahan minyak. Gangguan kepada ekosistem laut akan mengakibatkan kenaikan suhu air laut. Selain itu, manusia mengutip batu karang untuk dijual sebagai perhiasan koleksi laut dan ikan-ikan hiasan pelbagai warna dalam akuarium mereka. Penggunaan bom untuk mematikan ikan juga turut memusnahkan ekosistem marine. Batu Karang berharap agar Lin datang membantu dan menyelamatkan mereka kerana tiada sesiapa yang mahu membantu selain Lin. Sedih kan Irfan kan? Sedihlah Cikgu. Sebenarnya cerpen yang mengisahkan ekosistem laut yang sebenarnya mengadu kepada manusia kerana mereka dihentam, mereka dibinasakan oleh kegiatan manusia Cikgu kan? Betul, tepat sekali Irfan. Jadi mungkin Cikgu boleh ceritakan pula dari segi tema kepada cerpen kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, cerpen ini bertemakan kemusnahan karangan laut atau batu karang akibat pencemaran alam sekitar. Okey, jadi huraian dia kita boleh masukkan batu karang meluahkan perasaannya kepada sahabatnya Lin akan kemusnahan kehidupan mereka sedikit demi sedikit akibat kerakusan sikap manusia yang mencemarkan laut. Kapal-kapal besar silih berganti hadir di kawasan kejiranan batu karang dengan memuntahkan cecair hijau perang iaitu bahan kimia atau sisa toksik. Jadi akibatnya hidupan laut seperti batu karang semakin terancam dan pupus. Alamak, sedihnya. Sedih kan? Sebab sebenarnya Cikgu kan, kalau kita orang kata apa cakap dari segi logik lah, batu karang ni mana boleh bercakap pun sebenarnya. Tetapi melalui cerpen ini kita boleh dapat kena pasti betapa peritnya kehidupan terumbu karang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengancam kehidupan mereka di sana Cikgu kan? Pengarang telah menggunakan unsur personifikasi untuk meluahkan perasaan mereka kepada manusia. Okey. Jadi Irfan, jom kita serahkan kepada Cikgu Liana untuk kita masuk pada standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu isu masyarakat. Okey, silakan Cikgu Liana. Okey, jadi isu masyarakat yang akan kita pergi kepada isu masyarakat lah. Maksudnya contoh maksud dulu. Maksud dulu. Tadi kan Ifan tanya ke perbezaannya. Mungkin dari segi maksud dulu kita faham. Kita tengok dulu maksud. Jadi isu masyarakat ini merujuk kepada tema dan persoalan yang memberi kesan ataupun impak kepada kesejahteraan masyarakat berbilang kaum. Jadi isu masyarakat ini kita ambil daripada tema dan persoalan yang telah digarapkan oleh pengarang dalam karya mereka. Okey. Jadi antara contoh isu masyarakat yang diketengahkan oleh pengarang ialah yang pertama alam sekitar, yang kedua isu ekonomi, isu silang budaya, isu pendidikan, isu politik, isu sosial, isu perkauman, isu kesihatan, isu budaya, isu bahasa, isu pekerjaan dan isu keagamaan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang ditulis oleh pengarang dalam karya mereka.
Tetapi di dalam cerpen kita cikgu tadi kan ada 12 jenis isu kan. Tapi dalam cerpen kita pada hari ini agak-agaknya ada berapa banyak cikgu? Jom kita tanya budak. Kita tanya pada murid-murid kita. Mana satu isu yang terdapat dalam senarai yang disenaraikan tadi yang berkaitan dengan cerpen kita pada hari ini. Ya, betul. Kita tanya pada murid-murid kita yang di rumah dan di studio. Di studio. Okey. Jadi, siapa nak kita jawab soalan cikgu tadi? Kita nak mulakan dengan aktiviti ke cikgu belum lagi? Ini soalan cepu mas. Soalan cepu mas. Tiba-tiba ada soalan. Itulah dia. Okey, jadi mungkin rakan-rakan saya berenam tadi boleh jawab soalan cikgu. Okey, apakah antara isu masyarakat yang terdapat dalam cerpen kami akan mati. Jadi untuk kita analisis isu tersebut, cikgu dah sediakan papan aktiviti. Dah ada dah. Jadi ini papan aktiviti yang cikgu sediakan supaya murid-murid dapat kenal pasti apa isu yang sesuai dengan petikan teks yang diberi. Okey, jadi cikgu dah beri kat sini, di bawah ini ada cikgu dah beri isu kemusnahan alam sekitar akibat ketamakan manusia. Isu keindahan alam semula jadi, isu lautan menjadi salah satu tempat buangan sisa industri dan toksik. Okay, jadi bila kita sebut isu masyarakat ini, dia berkaitan dengan tema dan persoalan. Tadi tema dia tadi apa, Irfan? Temanya mengenai kehidupan alam laut yang dibinasakan, itu betul karang oleh kegiatan manusia. Dia berkaitan dengan isu alam sekitar, pencemaran alam sekitar. Jadi, bahawa tema itu dia ada persoalan-persoalan, ada sampingan yang menyokong kepada tema. Jadi itulah yang kita garapkan sebagai isu masyarakat. Okey, jadi cikgu nak murid-murid baca petikan di sini. Ada 3 petikan dan cuba sesuai padankan dengan isu yang telah diberi. Okey. Jadi cikgu nak murid-murid di rumah juga bersedia sebab rakan-rakan di studio akan tolong bacakan petikan dan kita sama-sama teka apa isu yang sesuai untuk diletakkan dengan petikan yang dibaca. Okey, jadi kita nak minta siapa baca dulu? Kita nak minta siapa ya? Farhani. Okey, silakan Farhani. Baca petikan yang pertama. Petikan yang pertama ni. Pertama sekali. Malah dengan Pesta Rona Pelangi, kami mengadakan persembahan menyambutmu. Antara kami, ada yang menari lembut gemalai, ada yang menari lembut lenggok berangan dalam kumpulan. Okey, terima kasih Farhani. Okey, jadi siapa nak jawab? Berdasarkan 3 isu yang diberi ni, siapa nak jawab? Ada sukarelawan? Okay, siapa yang buka mikrofon tu? Boleh angkat tangan? Saya. Intan. Okey, silakan Intan. Okey, silakan. Isu keindahan alam semula jadi. Isu keindahan alam semula jadi. Betul Cikgu Syuhada? Betul. Betul. Jadi cikgu lekatkan jawapan Intan di sebelah petikan ini. Okey, jadi petikan yang dibaca oleh Farhani tadi menggambarkan isu keindahan alam semula jadi. Mana buktinya? Mana buktinya? Abang Irfan rasa mana buktinya? Okey, saya rasa buktinya terdapat di mana adanya persembahan menari lembut gemalai, lenggok beragam dalam kumpulan untuk menyambut kedatangan manusia. Ya, betul. Betul tak, cikgu? Betul. Dia menunjukkan alam semula jadi yang sangat indah. Okey. Jadi petikan kedua, kita nak minta Rafiuddin untuk baca petikan kedua. Boleh Rafiuddin? Dipersilakan. Okey. Silakan Rafiuddin. Aku percaya laut sudah menjadi kawah kumuh segala kerakusan manusia dan kami mangsa-mangsa yang terpaksa menelan kotoran itu. Ini tidak adil, Lin. Kami bukan lalat atau lipas. Kami bunga karang laut yang tidak bisa menelan daki dunia darat. Okey. Jadi ada tinggal 2 isu di sini. Murid-murid di rumah rasa isu mana? Isu kemusnahan alam sekitar akibat ketamakan manusia atau isu lautan menjadi salah satu tempat buangan sisa industri dan toksik? Mana satu? Tinggal 2 lagi isu. Siapa nak tolong jawab ni? Okey. Jadi kita nak minta rakan-rakan. Siapa nak tolong jawab untuk petikan yang dibaca oleh Rafiuddin tadi? Okey, Anissa. Silakan Anissa. Silakan. Jawapan dia ialah isu lautan menjadi salah satu tempat buangan sisa industri dan toksik. Okey.
Jadi mana buktinya dalam petikan? Jadi buktinya bila laut menjadi kawah kumuh segala kerakusan manusia. Jadi lautan ni menjadi salah satu tempat pembuangan sisa industri dan toksik. Okey, petikan yang terakhir. Kita nak minta Syazrazin tolong bacakan. Baik, Go. Petikan ketiga. Adakah ini angkara cakar yang membuka kilang di tepi sungai supaya senang membuang sisa, atau ini kekejaman Dhaka yang sering mencuri anak-anak ikan bersisik warna-warni untuk akuarium di kedai besarnya itu? Okey, jadi tinggal satu je lagi isu di sini. Kita minta rakan-rakan tolong jawab. Husna? Okey, isu apa yang tinggal di sini? Saya akan jawab. Okey, jawapan dia, isu kemusnahan alam sekitar akibat ketamakan manusia. Mana buktinya? Kenapa awak kata ini adalah isu kemusnahan alam sekitar akibat ketamakan manusia? Buktinya ni, cakar yang membuka kilang di tepi sungai supaya senang membuang sisa, atau ini kekejaman Dhaka yang sering anak-anak ikan bersisik warna-warni untuk akuarium di kedai besarnya. Jadi kat sini maksudnya kemusnahan alam sekitar ni adalah disebabkan ketamakan manusia. Yang mana cakar ni dia bina kilang betul-betul di tepi sungai. Sebab apa? Sebab dia tak nak ada kos untuk membuang sisa toksik tu. Jadi dia alirkan semua saja ke sungai. Dan sungai mengalir ke laut. Jadi dia akan mencemarkan laut. Itu cakap kalau Dhaka pula lagilah, sebab dia semata-mata mencuri ikan di lautan untuk jual. Untuk jual di kedainya. Nampak tak? Itulah sebenarnya satu sifat manusia yang tidak patut kita ada, iaitu tamak dengan keadaan sekeliling dan juga tamak dengan, orang kata apa, tamak untuk kita memusnahkan alam sekitar kita. Betul. Ketamakannya menyebabkan kemusnahan kepada alam sekitar. Baik, Cikgu. Jadi Cikgu Syuhada, kita nak bagi berapa bintang ke anak-anak murid kita yang orang kata bagus ni? Dah jawab soalan, Cikgu, berapa bintang nak bagi? Berapa bintang nak bagi ni? Kita bagi je mereka semua yang jawab tadi 5 bintang. 5 bintang. Tahniah. Okey, saya ucapkan kepada mereka yang berjaya untuk menjawab soalan-soalan Cikgu. Lepas ni jangan risau, yang boleh dapat bintang kita kumpul lagi lepas. Okey, seterusnya Cikgu, kita dah sentuh mengenai isu masyarakat, dan sekarang ni pula kita nak terus kepada citra masyarakat. Citra masyarakat. Silakan Cikgu Liana. Jadi kita nak pergi pada citra masyarakat. Okey. Jadi kita tengok kepada maksud citra masyarakat. Okey, citra masyarakat ini adalah gambaran atau cerminan masyarakat yang sebenar. Ya, jadi di sini dia merupakan isi yang tersirat. Jadi pada masyarakat yang diketengahkan oleh pengarang, dia adalah yang tersirat dia. Apa yang tersirat? Yang masyarakat yang ingin digambarkan oleh pengarang. Baik, itulah maksudnya Cikgu, citra masyarakat. Betul. Merujuk kepada gambaran atau cerminan masyarakat yang sebenar. Jadi Cikgu, apakah sebenarnya, mungkin Cikgu boleh ceritakan dari segi perbezaan Cikgu antara isu masyarakat dan juga citra masyarakat ni sebenarnya? Jadi kalau kata isu masyarakat tadi, dia berkaitan dengan tema dan persoalan. Okey. Jadi kalau citra masyarakat, dia menceritakan gambaran masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya apa? Kalau isu tadi, apa yang dilakukan lah. Maksudnya isu tadi berkaitan dengan apa? Alam sekitar, isu ketamakan manusia. Kalau citra masyarakat ni, masyarakat itu sendiri yang bagaimana? Baik. Okey, itu dia. Antara gambaran mengenai perbezaan isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Dan sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika, dan selepas ini juga kita akan ada aktiviti. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM dalam kita mengenali dan menghayati mengenai cerpen Kami Akan Mati Lina. Nampak tak? Tadi cikgu dah cakap dah. Cerpen ini sebenarnya mengisahkan mengenai kehidupan laut yang tersiksa oleh ketamakan manusia. Jadi di segmen ini kita akan teruskan pula dengan mengenali apakah citra masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini. Jadi cikgu mungkin sedikit lagi imbasan mengenai apa itu sebenarnya citra masyarakat. Silakan cikgu. Citra masyarakat ini merujuk gambaran atau cerminan masyarakat sebenar secara tersiratnya. Kita nak gambarkan masyarakat bagaimana yang terdapat dalam cerpen Kami Akan Mati Lin ini. Okey, baik. Mungkin sekarang ni cikgu, tadi kita dah cakap yang ada aktiviti pula. Jadi adakah anda sudah bersedia? Kalau dah, jom kita mulakan cikgu. Jadi aktiviti ni kita lakukan adalah untuk memantapkan pengetahuan murid lah. Kita nak tengok sama ada murid boleh tak untuk menganalisis citra masyarakat. Nak lihat apa masyarakat yang terdapat dalam petikan yang diberi ini. Jadi seperti biasa cikgu dah sediakan jawapan. Kita tengok citra masyarakat bertanggungjawab menjaga alam semula jadi. Citra masyarakat mementingkan diri sendiri sehingga sanggup merosakkan alam sekitar. Dan budaya hidup manusia yang suka membuang sisa industri dan toksik dalam lautan. Ini adalah gambaran masyarakat itu. Gambaran masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini. Ada masyarakat yang bertanggungjawab. Ada masyarakat yang suka membuang sisa industri. Ada masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Jadi berdasarkan petikan ini, cuba murid gambarkan citra masyarakat. Berdasarkan yang cikgu sudah beri. Dan kalau boleh Irfan simpulkan sedikit cikgu, citra masyarakat ni sebenarnya menunjukkan kepada identiti masyarakat tersebutlah kan cikgu. Golongan manakah mereka ini? Golongan yang macam cinta ke alam sekitar, golongan yang tamak dan sebagainya kan cikgu. Itulah maksudnya citra masyarakat, menggambarkan personality sesuatu komuniti itu sendiri. Baik. Jadi cikgu, kita nak mulakan dengan aktiviti kita yang seterusnya ni. Jadi mungkin cikgu nak dapatkan anak murid cikgu untuk baca ke macam mana? Untuk aktiviti ni kita yang akan baca. Cikgu dan Abang Irfan akan baca. Saya akan baca pula. Tak ada masalah. Boleh saja. Jadi petikan pertama cikgu Liana baca dulu. Silakan cikgu Liana. Aku percaya laut sudah menjadi kawah kumuh segala kerakusan manusia dan kami mangsa-mangsa yang dipaksa menelan kotoran itu. Ini tidak adil, Lin. Kami bukan lalat atau lipas. Kami bunga karang laut yang tidak bisa menelan daki dunia darat. Jadi murid-murid sekalian, murid di rumah, apa citra masyarakat dalam teks ini? Jadi kita nak minta murid di studio untuk bantu, dalam Google Meet ni untuk bantu cikgu berikan citra masyarakat dalam petikan pertama ini. Jadi cikgu nak minta Farhani untuk beri jawapan. Untuk menjawab soalan, silakan. Citra masyarakat yang terdapat dalam bahasa tadi adalah budaya hidup manusia yang suka membuang sisa industri dan toksik ke dalam laut. Betul tak cikgu jawapan yang diberikan oleh Farhani, cikgu? Betul tak cikgu Syuhada jawapan Farhani ni? Dia kata ya, betul. Tepat. Tepat cikgu Terima kasih Farhani. Terima kasih. Cikgu tambah bintang kamu. Tambah bintang, berapa bintang nak bagi ni? Kita bagilah dia 5 lagi. Tahniah saya ucapkan. Kita kumpul bintang banyak-banyak, kita minta hadiah dengan Abang Irfan. Saya pula kena bagi hadiah. Boleh. Kita minta duit dekat cikgu nanti. Itu yang pertama di mana kita membincangkan mengenai citra masyarakat, budaya hidup manusia yang suka membuang sisa industri dan toksik di dalam lautan. Betul. Untuk petikan yang kedua saya akan bacakan. Cikgu akan baca. Saya dah tak sabar nak dengar alunan suara cikgu ni. Silakan cikgu. Adakah ini angkara cakar yang membuka kilang di tepi sungai supaya senang membuang sisa? Atau ini kekejaman daka yang sering mencuri anak-anak ikan bersisik warna-warni untuk akuarium di kedai besarnya itu? Jadi, untuk jawab, cikgu nak pilih. Siapa cikgu? Cikgu nak minta
Syazra Zain, boleh tak bagi citra masyarakat yang terdapat dalam petikan yang cikgu baca tadi? Boleh cikgu. Citra masyarakat dia ialah sikap mementingkan diri sendiri sehingga sanggup merosakkan alam sekitar. Okey, terima kasih Syazra Zain. Jawapan kamu tu cikgu boleh bagi 4 bintang. Kenapa 4 cikgu? Okey, kenapa 4 dan bukannya 5? Bagus soalan Irfan tu. Sebab tadi dia jawab sikap mementingkan diri sendiri ya sehingga sanggup merosakkan alam sekitar. Sebenarnya dalam citra masyarakat kita jangan kaitkan, kita jangan sebut sikap sebab sikap tu kita kaitkan dengan watak seseorang kan. Jadi sekarang kita nak kaji tentang citra masyarakat. Jadi jawapan dia ialah kita delete perkataan sikap tu. Citra kita terus je pada citra masyarakat ialah mementingkan diri sendiri sehingga sanggup merosakkan alam sekitar. Murid tak betul kerana sikap itu merujuk kepada individu. Ya, betul. Okay. Tapi apapun, terima kasih pada Syazra Zain kerana anda telah mencuba. Okey, tahniah saya ucapkan kepada Syazra Zain kerana berani untuk menjawab soalan cikgu. Ya, walaupun betul. sedikit kesalahan tetapi tak apa, kita sama-sama belajar hari ini. Betul. Baik, jadi untuk petikan yang ketiga, adakah saya yang perlu baca cikgu? Ya, silakan Irfan. Saya kena baca. Dia dah tak sabar ni. Okey, silakan Irfan. Okey, baiklah. Petikan yang ketiga berbunyi, kau tahu Lin, nenek moyangmu itu jarang sekali menyakiti kami. Mereka tidak membuang segala-galanya ke laut kerana laut itu segala-galanya bagi mereka. Jadi siapa yang nak tolong jawab kepada petikan Abang Irfan tadi, apakah citra masyarakat yang terdapat di situ? Silakan. Kita Rafiuddin. Tu dia dah jawab. Silakan Rafiuddin. Berdasarkan petikan tadi tu, saya rasa ialah jawapan dia masyarakat yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Okey. Menjaga alam sekitar. Alam semula jadi. Baik. Nampaknya di jawapan Rafiuddin ni tiada perkataan sikap. Nampaknya kita boleh bagi macam 5 bintang. Boleh cikgu? Boleh cikgu bagi 5 bintang. Sebab cuba cikgu Syuhada ulas balik jawapan Rafiuddin tadi. Tadi jawapan Rafiuddin ialah dia guna masyarakat yang. Okey. Sebab kita untuk citra masyarakat, kita hanya perlu jawab citra masyarakat bertanggungjawab menjaga alam semula jadi. Kita tak perlu pun sebut perkataan masyarakat yang supaya kita tidak keliru dengan aspek ataupun apresiasi sastra yang dalam bahagian satu tu iaitu latar masyarakat sebab latar masyarakat dia tersurat manakala citra masyarakat dia tersirat. Okey. Jadi saya tak berhasratlah untuk nak hurai panjang-panjang tentang latar masyarakat untuk tidak mengelirukan murid sebab fokus kita pada hari ini ialah citra masyarakat. Itulah tipsnya sebenarnya kalau kita gunakan masyarakat yang tu lebih khusus untuk menjawab latar masyarakat cikgu. Ya, betul. Sebab hari ini kita fokuskan kepada citra masyarakat, jadi terus sahaja menjawab kepada persoalan citra masyarakat itulah. Citra masyarakat bertanggungjawab menjaga alam semula jadi. Okey, tak perlu ada perkataan di depannya dah. Kalau masyarakat kita, yang kalau tak perlu. kita tak nak sebut citra masyarakat pun kita boleh terus je bertanggungjawab menjaga alam semula jadi. Terus kepada perbuatan yang perlu dilakukan lah. Apa yang tersirat terus kepada isi dia, fakta tu terus. Okey. Itulah tipnya sebenarnya. Orang kata surat sastra ni kan mungkin menjadi satu mata pelajaran yang sedikit sukar untuk orang untuk menghayati dan mengkaji kan, tetapi sebenarnya apabila cikgu bercakap mengenai tips dan juga cara untuk menjawab tu, mudah sahaja kan? Ya, betul. Yang paling penting kena bacalah. Ya, saya setuju sangat. Teknik, tekniknya tu, tipsnya bagaimana. Saya setuju sangat. Okey, seterusnya cikgu mungkin ada lagi aktivitinya? Ada lagi aktivitinya, kita nak menguji kefahaman murid berdasarkan soalan. Contoh soalan yang biasanya ditanyalah berkaitan dengan isu dan citra. Jadi cikgu dah sediakan 2 soalan untuk isu, 2 soalan untuk citra masyarakat. Baik. Jadi boleh tak kita kalikan ni dulu? Kita ketepikan dulu. Kita tak nak, kita dah selesai menggunakan papan aktiviti ni. Okey.
Cikgu tolak dulu Baik, ke tepi. saya sambut di sini. Okey. Ya, Abang Irfan Cikgu terus boleh sambut. terus di sana. Okey. Baik, Okey. silakan cikgu. 2 soalan isu masyarakat dan 2 soalan citra masyarakat cikgu Ya, betul. Okey, Latihan jom. pengukuhan. Kita Kita pergi mulakan. kepada ni. Okey, murid-murid dah bersedia? Murid-murid di rumah dah bersedia dengan pen dan kertas untuk orang kata mencatat jawapan. Supaya boleh kita ulang kaji bersama-sama. Okey. Jadi contoh soalan yang pertama, nyatakan satu isu masyarakat yang terdapat dalam petikan di bawah. Sejuta arus dulu, pernah kau datang ke dunia kami dan kami menerimamu dengan baik. Malah, dengan pesta Rona Pelangi, kami mengadakan persembahan menyambutmu. Antara kami ada yang menari lembut gemalai, ada yang lembut lenggok beragam dalam kumpulan. Abang Irfan tolong jawab dulu. Saya nak jawab? Tadi kita dah buat aktiviti. Ingat lagi tak jawapan dia? Okey, sebenarnya kalau soalan 1 ni, isu masyarakat yang terdapat dalam petikan di bawah adalah isu masyarakat. Ni isu cikgu kan, bukan citra kan? Bukan. Isu alam sekitar lah cikgu. Isu keindahan alam sekitar. Okey. Betul ke jawapan Abang Irfan? Kita tanya pada murid-murid. Baik, silakan. Kita nak dengar jawapan daripada Anissa. Okey. Jawapan dia ialah isu masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas ialah isu keindahan alam sekitar. Samalah dengan jawapan Abang Irfan. Samalah. Maknanya kita fokuslah tadi kan untuk di segmen yang kedua tadi. Okey, tetapi Abang Irfan, kita ada kalau untuk soalan SPM kan, kita kena tadi yang diberi oleh Abang Irfan dan juga Anissa tadi hanyalah isi atau fakta okey, jadi kita kena beri huraian, huraian kepada fakta yang diberi. Okey, contoh huraian untuk tajuk tadi kan, untuk petikan tadi isu keindahan alam sekitar kan. Betul. Jadi kita boleh sambung lagi, koloni karang yang berada di tengah lautan membentuk satu kawasan terumbu karang yang sempurna. Sebelum laut tercemar, laut adalah biru, pasirnya putih dan hidupan laut memiliki koloni ataupun tempat tinggal yang indah. Anak-anak ikan dan polip yang hidup, polip ni ialah binatang laut yang hidup di dengan batu karang tu selamat dan gembira bermain-main di dasar laut. Okey, kemudian lepas kita beri huraian, kita kena ambil teks asal dalam petikan tadi untuk kita masukkan dalam jawapan. Okey, contoh teks petikan tu ialah malah dengan pesta Rona Pelangi kami mengadakan persembahan menyambutmu. Antara kami ada yang menari lembut gemalai, ada yang lembut lenggok beragam dalam kumpulan. Jadi kita salin balik petikan daripada cerpen tadi. Okey. Dan kita nak salin cikgu selepas kita memberi huraian ke? Ya, betul. Okey. So itu ialah jawapan yang untuk soalan pertama tadi. Tak apa, untuk lebih faham kita cuba soalan kedua. Boleh Cikgu Liana? Boleh. Kita cuba lagi. Cuba lagi. Okey, masih dalam isu masyarakat. Ya, betul. Kita cuba contoh soalan yang kedua. Nyatakan satu isu masyarakat yang terdapat dalam petikan di bawah. Cikgu bacakan petikannya ya. Okey, murid-murid di rumah pun boleh tengok sama-sama. Katamu, kami hebat kerana ubat AZT untuk penyakit HIV juga diambil daripada tubuh kami, warga Batu Karang. Katamu, kami antara ciptaan Tuhan yang istimewa kerana dapat hidup menjadi terumbu yang bermanfaat kepada semua warga dunia. Okey, itu dia petikan yang kedua. Okey, sekarang ni Abang Irfan nak semua sekali untuk tulis dulu dan catat cadangan jawapan yang ingin anda berikan kerana selepas ini kita akan kembali dengan jawapan anda. Sebab kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM, dan di segmen terakhir ini kita akan teruskan dengan menjawab mengenai isu masyarakat dalam cerpen Kami Akan Mati Ini. Jadi mungkin saya mendapatkan jawapan dari Cikgu Syuhada. Apa kata Cikgu? Okey, terima kasih. Murid-murid, cikgu rasa dah jawab tadi. Jom kita semak jawapan. Betul. Okey, isu masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas ialah isu hidupan laut sebagai sumber perubatan, ya. Okey, huraian dia terumbu karang menjadi sangat bernilai kepada manusia dari segi perubatan yang dapat memberi manfaat kepada seluruh warga dunia. Di contoh petikan yang kita ambil daripada petikan daripada cerpen tadi, katamu, kami hebat kerana ubat AZT untuk pesakit HIV juga diambil daripada tubuh kami. Okey, itu jawapan dia lah. Okey, murid-murid boleh semak jawapan yang betul. Cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Okay, Baik, terima kasih Cikgu untuk penjelasan mengenai isu masyarakat yang kedua. Dan apa kata sekarang kita beralih pula kepada soalan mengenai citra masyarakat. Jadi Cikgu Liana, jom kita mulakan. Okey, jadi cikgu akan bacakan contoh soalan yang ketiga mengenai citra masyarakat. Berikan satu citra masyarakat yang terdapat dalam petikan di bawah. Kau tahu, Lin, nenek moyangmu itu jarang sekali menyakiti kami. Mereka tidak membuang segala-galanya ke laut kerana laut itu segala-galanya bagi mereka. Mereka tidak tamak mengumpul harta yang berlambak-lambak kerana bahagia mereka bukan pada benda-benda itu. Jadi apa citra masyarakat? Isi tersiratnya, ya, gambaran masyarakat dalam petikan ini. Jadi kawan-kawan di rumah, murid-murid di rumah dah boleh buat, dah boleh tahu. Kita jemput seorang murid cikgu untuk jawab. Seorang murid untuk jawab. Husna. Husna. Boleh tolong jawab, Husna? Nampak cikgu dah suruh Husna. Jadi Husna kenalah jawab. Husna kena silakan, jawab. Jawab Silakan. selengkapnya. Silakan. Cikgu, ini soalan isu masyarakat atau citra masyarakat? Citra masyarakat. Ini soalan citra masyarakat, Husna. Okey, baik. Okay, citra masyarakat yang terdapat ke dalam petikan tersebut adalah bertanggungjawab menjaga alam semula jadi. Contohnya adalah kau tahu, Lin, nenek moyangmu itu menyakiti kami. Mereka tidak membuang segala-galanya ke laut kerana laut itu adalah segala-galanya bagi mereka. Okey. Terima kasih Husna. Ya, cuma kita mungkin tambah sikit untuk huraian saja, Ifan. Betul, Cikgu. Okey, akibat daripada ketidaktanggungjawatan manusia, hidupan laut terdedah kepada ancaman seperti pembuangan sisa-sisa toksik dari kilang, okey. Dan warga laut musnah akibat pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Okey, itu ialah huraian dia lah. Dan kemudian baru kita masukkan petikan yang diberi oleh Husna tadi. Kita nak kena salin semua 100% ke cikgu? Petikan kita boleh pilih ayat-ayat yang kita rasa memang dia menunjukkan citra masyarakat itu. Tak perlu semua. Okey. Okey. Baik. Seterusnya mungkin soalan yang terakhir bagi citra masyarakat. Silakan cikgu. Okey. Kita tengok contoh soalan yang keempat. Berikan satu citra masyarakat yang terdapat dalam petikan di bawah. Pernah kau kata yang kes kami akan kau bawa ke meja seminar antarabangsa. Katamu, di situ akan kau kecam budaya hidup manusia moden yang suka mencemar dan membuang kotoran ke laut. Hendak engkau tentang penerokaan tanah hutan kerana tanah merah yang terhakis dari situ mengeruhkan biru laut. Hendak kau tentang pembuangan najis ke laut yang busuknya setahun pelayaran. Kau mahu lanun-lanun yang mencuri karang-karang laut dari terumbu induk disumbat ke penjara seumur hidup mereka. Jadi kita nak minta teruskan dengan jawapan. Jawapan terus Cikgu Syuhada. Okey, jawapan ya Abang Irfan, kita tengok, harap murid-murid di rumah ya cuba ya untuk menjawab. Okey, citra masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas ialah penguatkuasaan undang-undang untuk memelihara alam sekitar. Okey, hukuman yang setimpal perlu dikenakan kepada orang-orang yang tidak memelihara dan memulihara alam sekitar. Ya, contoh petikan,
Okey, pernah kau kata yang kes kami akan kau bawa ke meja seminar antarabangsa? Katamu di situ akan kau kecam budaya hidup manusia moden yang suka mencemar dan membuang semua kotoran ke laut. Terbaik. Itu dia cadangan jawapan daripada Cikgu Syuhada mengenai petikan yang diberikan. Mungkin sedikit rumusan ringkas dari Cikgu Liana terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada murid-murid kerana prestasi murid-murid pada hari ini sangat bagus. Saya setuju. Jadi Cikgu bangga dengan awak semua. Kekalkan prestasi dan semoga berjaya dalam apa sahaja yang anda ceburi. Itu dia. Baik. Bagaimana pula dengan rumusan dari Cikgu Syuhada kita ni? Okey. Murid-murid, cikgu harap murid-murid cikgu perlu membaca keseluruhan teks, menguasai teks dan menghayati teks tersebut supaya murid-murid boleh menjawab apa saja soalan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk SPM tahun ini. Selamat maju jaya untuk semua murid SPM Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Amin, amin. Kita doakan semoga mereka semua cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Dan Cikgu, satu soalan lagi. Bagaimana rakan-rakan saya untuk mendapatkan latihan pengukuhan untuk menjelaskan lagi mengenai topik kita hari ini? Silakan Cikgu. Okey, jadi murid-murid boleh layari sumberku dalam portal D5. Bahan KPM ini, bahan-bahan ini telah diletakkan dalam perkasaku dalam http://sumberku.moi-dl.edu.my. Itu dia. Caranya mudah sahaja. Okey. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Liana dan Cikgu Syuhada kerana sudi bersama saya pada hari ini di Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua sekali yang menyertai kami pada kelas hari ini. Dan dengan itu, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sajak laut menjerit, adaptasi daripada cerpeng, kami akan mati lek. Dahulu aku masih suci, tumbuh melata seluruh alam. Dahulu aku masih bersih, seputih pasir-pasir di pantai. Dahulu aku masih berfungsi megah, membiak ikan, sotong dan udang segar, membesarkan kehidupan air beraneka. Bangganya aku menjadi sumber kehidupan. Kini semuanya terancam. Sahabat karang sekalian lautan dimusnahkan tanpa akal rasa, dimatikan kebahagiaan segala rupa. Emas hitam bertukar rupa menjadi musuh utama. Bom ikan senjata durjana musnah semua. Karang dan segala jenisnya, karang dan segala isinya musnah, hancur berdecai bagai kaca lerai di lantai. Duka, luka, kecewa, menangis sendu gerin air mata. Seluruh hidupku musnah belaka. Luruh air mata menanggung sengsara. Kami akan mati, kami akan mati, akan mati. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM